Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita sama-sama berkumpul pada malam ni, dan insya-Allah kita akan menyambung lagi perbahasan daripada kitab Sunan Abi Daud, yang mana malam ni kita akan masuk bab seterusnya, iaitu babu ma yaqulu ar-rajulu idza dakhala al-khala'a. Bab apa yang diucapkan oleh seseorang apabila dia masuk ke dalam tandas. Tapi sebelum daripada kita baca hadis ni, bab ni cuma ada dua hadis. Saya nak sentuh satu perkara yang menjadi persoalan kebanyakan orang, walaupun benda ni sudah berulang kali disebutkan, tapi masih lagi perlu diberi peringatan, iaitu berkenaan dengan amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban ataupun hadis-hadis berkaitan dengan nisfu Sya'ban ni. Secara umumnya isu ni telah diletakkan dalam laman web Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dia ada lebih kurang 9-10 poin berkaitan dengan isu ni. Jadi malam ni insya-Allah saya akan baca sikit supaya kita jelas dalam bab ni, sebab ada sebahagian orang dia disebut secara umum. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ada yang kata tak boleh tapi boleh dengan keadaan tertentu. Jadi kita baca apa yang telah diletakkan ataupun apa yang telah digazetkan dalam fatwa negeri sebenarnya dalam isu ni. Pertama sekali, poin yang pertama, hadis-hadis yang berhubung kelebihan atau amalan pada bulan Sya'ban. Ada di sana yang sabit dan ada yang tidak sabit. Maknanya ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Bahkan terdapat juga amalan-amalan puasa, amalan-amalan bulan Sya'ban yang diamalkan oleh setengah masyarakat itu hanya ikutan yang tidak mempunyai sumber. Tak dinafikan, maknanya akan ada dalam masyarakat kita ni amalan yang dilakukan dalam bulan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban tu hanya berdasarkan ikutan semata-mata. Ini seperti amalan sesetengah masyarakat yang membuat juadah khas bulan Sya'ban dan seumpamanya, sebahagiannya. Dan di sana juga banyak buku-buku yang dijual tentang kelebihan Rejab ataupun Sya'ban itu tidak berasaskan daripada hadis-hadis yang sahih. Dia datang daripada bacaan daripada buku-buku seperti itulah. Dari segi ilmu hadis, yang kedua, dari segi ilmu hadis, ramai pemalsu hadis ni gemar melakukan pemalsuan hadis. Maknanya buat hadis-hadis palsu berkaitan dengan fadilat-fadilatnya. Ini seperti mereka mengadakan fadilat bulan-bulan tertentu, surah-surah tertentu dan seumpamanya. Mereka akan mengaitkan pula dengan amalan tertentu seperti salat khusus, doa khusus, puasa khusus pada hari atau bulan yang dikaitkan dengan fadilat itu. Sebab itulah Al-Imam Ibn Salah yang meninggal pada 643 Hijrah menyebutkan ada beberapa golongan yang membuat hadis palsu. Yang paling bahaya ialah puak yang menyandarkan diri mereka kepada golongan zuhud
ataupun zaman sekarang nama dia ialah golongan sufi. Mereka ini melakukan pemalsuan hadis dengan membuat dakwaan dan menjadikan hadis-hadis yang berisi amalannya sedikit, pahalanya banyak ataupun pahalanya luar biasa balasannya. Okay. Maka orang ramai pun menerima pendustaan mereka atas kepercayaan ataupun fiqah. Kepercayaan ni maksudnya tengok luaran dan kecenderungan kepada cara mereka bercakap. Kemudian bangkitlah tokoh-tokoh hadis mendedahkan keburukan mereka ini dan menghapuskannya. Jadi tak dapat dinafikan antara sebab berlakunya orang kita berminat dengan amalan-amalan ni, dia datang daripada orang yang berperwatakan baik. Orang yang berperwatakan baik. Okay. Jadi satu benda yang kita kena beritahu bagi jelas dalam masyarakat ni, antara benda yang menjadi ujian kepada satu orang tu ialah melihat luaran orang yang bercakap sehingga jadi cair dan akhirnya percaya apa yang dia sebut. Benda ni bukan takat berlaku pada orang awam, bahkan pernah berlaku kepada para ulama pun. Sebab tu kita tengok Abdul Razak As-San'ani digelar dengan gelaran Al-Amir As-San'ani, terkenal beliau dengan kitab Subulus Salam. Tu antara kitab yang hebatlah, syarah kepada Bulughul Maram. Al-Amir As-San'ani ni para ulama sebut dia ni terkena naz'atun syi'iyah, kena sikit minat dengan pendapat-pendapat Syiah, walaupun dia tu ahlu sunnah wal jamaah. Okay. Sebab apa? Sebab dia terkesan dengan guru dia yang bernama Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubba'i. Ini antara sebab. Ini kalau kita tengok, dia tu tokoh yang hebat, dia tengok perwatakan orang, dia pun cair. Akhirnya dia minat dengan pandangan-pandangan guru dia yang digelar sebagai muhaddithun syi'i, seorang muhaddis tapi dia seorang yang berfahaman Syiah. Jadi dia berminat, dia nampak lembut. Dan ini ialah satu masalah yang akan dihadapi dan sekarang ni pun orang duk hadapi benda tu, iaitu adanya penceramah yang berperwatakan lembut tapi penuh dengan syubhat. Segala apa yang dia sebut tak betul, tapi orang kita ni dia menilai pada lemah lembut, lemah gemalai dia bercakap, kita pun lembik, kita pun percaya. Kita kena tahu, manusia ni dia kena sedar, hati dia ni dhaif, tak kuat, tengok benda-benda apa-apa saja mudah terpengaruh. Jadi ini benda yang perlu kita jelaskan. Sebab tu jangan dinilai orang itu daripada raut wajahnya, cara bercakapnya. Waktu bercakap senyum selalu, waktu bercakap manis mulutnya, manis mukanya, lalu kita pun percaya, kita pun percaya apa yang dia sebut tak betul banyak. Tapi itu benda lah yang menjadi penyakit dan yang menjadi masalah orang ramai percaya yang macam ni. Adapun yang bawa kebenaran ni kadang-kadang perwatakan dia agak bengis sikit, tak berapa nak senyum ke orang, perangai pula pelik pada orang, tak suka orang duk ramai dengan dia. Ini antara benda-benda yang mengganggu. Tapi itulah cara kita menerima kebenaran, bukan daripada luaran. Okay. Ini antara benda. Bahkan saya baru 2-3 hari baru ni terima satu aduan lah, kita kira aduan daripada satu orang pensyarah ni. Dia pensyarah di satu kolej pengajian di Perlis ni lah. Okay. Dia kata ketua bahagian dia ni kalau dalam mesyuarat selalu sindir-sindir kepada pensyarah-pensyarah ni. Pensyarah tu bukan pensyarah bidang agama lah, pensyarah bidang lain. Maknanya kalau dalam mesyuarat meeting, mesyuarat rutin mingguan ni, jabatan ni, ketua jabatan tu dia akan baca hadis ataupun baca pendapat para ulama. Makin nak dekat Ramadan ni makin banyak dia buat meeting dengan gaya macam tu. Okay. Jadi bila mana dia baca hadis, dia sebutlah kitab yang dia baca. Dan ketua jabatan tu dia ada sedikit pengetahuan, mungkin kerana dia ikut kuliah mana-mana, ustaz penceramah dia ada sikit pengetahuan. Dia tanyalah kepada pensyarah-pensyarah tu, okay, ini kitab apa? Jadi sebahagian besar pensyarah tak tahulah, sebab dia orang ni bukan bidang agama. Okay. Jadi nada dia agak sinis, orang kurang suka ketua jabatan tu. Okay. Tapi dia ni, pensyarah ni, dia tanyalah dekat saya ni macam mana. Dia kata kami ni tak berapa boleh terima dengan cara macam tu. Okay. Tengok, saya nak sebut sini macam mana. Tapi apa yang dia sebut tu betul lah, ketua jabatan tu sebut betul. Okay. Saya berpandangan macam ni lah. Okay. Bila mana kita ni dah beromo, kadang-kadang gaya santai ni dia
tak beri kesan sangat satu orang tu dia boleh lekat ilmu tu. Okey, tambah pula orang-orang yang ketua jabatan tu berurusan ialah orang-orang yang kita sebut sebagai pensyarah, maknanya nilai akademik dia tinggi. Jadi dia kena ada sikit maklumat tentang isu ni. Okey. Jadi dia kata adalah kalangan pensyarah habis meeting ni dia duk kutuk-kutuk, duk senda ketua jabatan tu, tak suka. Biasalah bos macam ni memang orang tak suka. Sindir kuat apa semua. Okey. Tapi bagi saya lah, dia kadang-kadang dia perlu sikit ketukan untuk menjadikan orang tu dapat teguran tu. Sebab tu saya selalu beri analogi. Tuan-tuan, besi kita gali, kita nak baiki besi tu bagi jadi berkilat elok. Apa kita buat? Kita kena bakar besi tu. Masuk dalam api panas, canai, buang karat dia. Kalau kita beli lori, kita beli tisu 3 lori, kita lap lembut gitu je, hilang tak karat dia. 3 trailer tuan beli lori. Tuan-tuan beli lori, tapi buat macam tu je lah. Buat macam tu je. Hilang tak karat? Tak hilang. Tambah lagi 2 trailer pun tak hilang pun karat tu. Dia kena perlu guna kaedah bakar juga sikit bagi hilang. Kadang-kadang saya tak setujulah kadang-kadang guna cara tu selalu. Cuma kadang-kadang saya pun tak tahu gambaran adakah betul. Boleh jadi dia cerita pada kita dengan perasaan dia tak suka dah pada kawan tu. Okey. Cuma orang kata apa? Kadang-kadang kita menilai kebenaran. Cara orang tu dia nilai kebenaran melalui perwatakan. Jadi ini yang jadi masalah yang bertambah, makin bertambah kesamaran dalam masyarakat ni. Okey. Jadi balik kepada isu, orang kata apa, isu nisfu Sya'ban ni, kita tengok apa yang dia sebut sini. Kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Al-Manarul Munif, dia kata hadis-hadis mengenai salat raghaib pada Jumaat pertama bulan Rejab, kesemuanya itu adalah palsu dan dusta ke atas Rasulullah. Begitu juga semua hadis mengenai puasa bulan Rejab dan salat pada malam-malam tertentu adalah dusta ke atas Nabi. Demikian juga hadis-hadis mengenai salat pada malam nisfu Sya'ban, kesemuanya adalah palsu. Salat-salat ini direka selepas 400 tahun munculnya Islam. Ini disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam kitab dia Al-Manarul Munif. Kitab ni pun dah diterjemah dalam bahasa Melayu Malaysia. Kalau saya tak silap terbitan Kemilau Publica dulu. Dah beberapa tahun dah. Okay. Namun tidak boleh dinafikan bahawa di sana juga terdapat hadis-hadis yang sahih mengenai kelebihan bulan Sya'ban. Ada. Okay. Antaranya apabila bertanya Usamah bin Zaid Nabi SAW, mengapa baginda banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Nabi menjawab, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Ini hadis riwayat Ahmad dan dinilai sebagai hasan dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Usamah bin Zaid dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kenapa aku tengok kamu suka banyak puasa pada bulan Sya'ban ni? Jawab Nabi, bulan Sya'ban ni ialah bulan yang manusia lalai antara Rejab dan juga Ramadan. Padanya, yakni pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban itu diangkatnya amalan hamba-hamba. Tapi hadis tak sebut amalan diangkat tu pada nisfu Sya'ban ke, awal Sya'ban ke, akhir Sya'ban, tak disebut. Cuma Nabi kata amalan kita diangkat pada bulan ini. Aku suka tidak diangkat amalanku melainkan dalam keadaan aku berpuasa. Para ulama sebut Nabi membanyakkan puasa dalam bulan Rejab. Aisyah radhiyallahu anha kata tidak ada bulan yang Nabi puasa banyak selepas Ramadan. Ramadan ni memang kena puasa semualah 30 hari. Okey. Lepas pada tu antara bulan yang Nabi banyak puasa ialah Sya'ban. Tapi Nabi tak puasa penuh Sya'ban tu. Nabi puasa banyak. Maknanya boleh jadi 20 ataupun 25. Nabi akan puasa dengan kadar tu. Okay. Dan ada tahun-tahun Nabi tak puasa pun. Sebab Nabi nak tunjukkan itu ialah amalan sunat. Okay. Adapun puasa bagi habis, itu tidak dilakukan oleh Nabi. Sebab tu kalau kita tengok hadis larangan berpuasa bila mana sampai 15 Sya'ban. Malam ni dah 15 Sya'ban. Esok ni 16 nak sampai ke habis bulan Sya'ban ni, dia ada hadis larangan, ada hadis tu sahih larangan. Bila mana idza tasafa Sya'ban fala tasumu, Nabi kata. Bila mana kamu masuk bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, 15 Sya'ban, jangan lagi kamu puasa. Hadis ni larangan untuk siapa? Untuk orang yang tak pernah puasa sunat langsung. Tiba-tiba mari 15 Sya'ban akhir rajin puasa tiba-tiba. Yang tu tak boleh. Ada pun orang yang dah selalu puasa, Isnin, Khamis ke, hari-hari yang orang kata apa, hari-hari hari putih ke,
maka dia boleh lagi sambung untuk bahagian ni. Tapi kalau orang yang tak pernah puasa, maknanya bulan-bulan sebelum ni, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, tak pernah puasa. Isnin, Khamis pun tak puasa. Masuk Syaban, 15 awal Syaban pun tak puasa lagi. Masuk 16 tiba-tiba jadi rajin. Yang tu termasuk dalam larangan tu, tak boleh. Dah habis dah. Kamu kena bersedia untuk masuk bulan Ramadan. Kalau yang jenis puasa dah daripada sebelum ni, silakan puasa. Sebab apa? Hikmah para ulama sebut supaya tidak menjadikan orang yang masuk bulan Ramadan tu, orang yang macam ni baru nak belajar puasa ni, dia masuk nanti dia nampak Ramadan tu biasa je. Semangat dia tu dah semakin pudar sebab dia dah rasa lapar ataupun dah rasa menahan diri daripada makan dan minum di siang hari. Jadi isti'dad, persediaan sebelum datangnya bulan Ramadan yang mulia ni, jadi ditegahlah untuk puasa bagi orang yang bukan kaki puasa. Okey. Adapun puasa ganti, puasa nazar, bolehlah situ. Maknanya orang yang tak habis lagi ganti, orang yang bernazar dipersilakan untuk dia puasa. Tapi kalau saja-saja benda tu tidak berlaku. Okey. Hadis-hadis yang disebut di atas dari riwayat-riwayat lain yang menunjukkan kita amat digalakkan berpuasa sunat pada bulan Syaban. Perbuatan berpuasa pada bulan Syaban adalah sunnah yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan sebahagian masyarakat yang suka berpuasa pada bulan Syaban itu ialah amalan yang saleh. Secara umumnya boleh puasa tapi jangan puasa habislah. Okey. Adapun nisfu Syaban, ini perbahasan dia. Atau pertengahan Syaban, iaitu 15 hari bulan dan ke atas. Terdapat hadis yang sahih tentang kelebihannya di samping banyak hadis yang palsu juga mengenainya. Juga tidak terdapat hadis yang sabit mengenai amalan khusus seperti salat khas pada malam tersebut. Tidak ada salat khas pada malam nisfu Syaban. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab, terkenal, An-Nawawi wafat 676 Hijrah, dia kata salat yang dikenali dengan salat raghaib, iaitu 12 rakaat ditunai antara maghrib dan isyak pada Jumaat pertama bulan Rajab, juga salat nisfu Syaban sebanyak 100 rakaat. Kedua-dua salat ini bid'ah lagi mungkar yang teruk ataupun mungkar yang jelek yang disebut sini. Zaman dulu dahsyat lagi 100. Zaman ni orang tak buat dah 100. Buat 2 rakaat aje malam ni. Lepas tu orang baca Yasin 3 kali. Okey. Apa yang disebut ni? Jangan kamu terpengaruh disebabkan keduanya disebut dalam kitab Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Ini kata Imam Nawawi, bahasa dia, bukan bahasa saya. Imam Nawawi kata jangan kamu terpengaruh dengan apa yang disebut oleh penulis kitab Qutul Qulub, salah satu kitab dalam bahagian tasawuf ni yang ada amalan-amalan khusus pada waktu-waktu tertentu, dan juga Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jangan juga terpengaruh dengan hadis yang disebut dalam 2 kitab berkenaan kerana kesemuanya palsu. Siapa yang kata ni? An-Nawawi. Kena tekan sebab nanti orang kata kita kata. Yang kata ni An-Nawawi. Nak marah-marah An-Nawawi, nak tak puas hati pada dia, pada orang yang betul. Maknanya dia yang sebut benda tu. Okay. Jangan kamu terpengaruh dengan setengah imam yang keliru mengenai kedudukan hadis-hadis kedua salat berkenaan. Imam Nawawi sebut, dia kata imam-imam yang meriwayatkan salat tertentu, amalan tertentu ialah imam yang terkeliru. Itu yang disebutkan oleh beliau. Selain pada tu, Asy-Syaukani mungkin ada orang tak boleh terima. Okay. Tapi An-Nawawi rasanya majoriti orang boleh terima pandangan dia. Asy-Syaukani yang meninggal pada 1250 Hijrah menyebut dalam kitabnya Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah, dia kata telah diriwayatkan mengenai salat malam nisfu Syaban dari pelbagai riwayat, kesemuanya batil lagi palsu. Itu. Okay. Pun begitu, tidak dinafikan ada hadis yang sahih Nabi SAW menyebut innallaha la yattali'u fi lailatin nisfin min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Hadis ni hadis yang sahih. Okey. Diriwayat daripada Ibnu Hibban dan juga Al-Bazzar dalam musnad dia. Okey. Maksud hadis tu Allah Taala melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Malam ni. Okey. Maka dia ampuni semua hamba-hambanya kecuali yang syirik, iaitu orang-orang yang menyembah selain pada Allah Taala ataupun menduakan Tuhan, dan yang musyahin. Musyahin maksudnya yang bermusuh antara satu sama lain ataupun saling benci membenci. Jadi pada malam ni orang yang masih lagi ada permusuhan,
tak masuk dalam bab ni. Musuh dengan adik-beradik, balah lagi dengan adik-beradik apa semua, itu tak termasuk dalam hadis ni. Okey. Jadi amalan maaf bermaafan ni dia bermula bila? Bukan bermula Syawal nanti. Dia dah bermula Syaban ni pun. Ramadan dah lepas daripada tu. Ada orang hari raya nanti baru nak kosong. Macam main bola, main badminton dah. Okey, benda tu boleh lah, hari raya ni boleh lah minta maaf. Cuma kadang-kadang kita ni kelewat banyak. Okey. Sebab tak tahulah maklumat seperti ni. Sebab tu saya kata walaupun orang kata benda ni orang dah tahu, tapi sentiasa kena sebut. Masuk je waktu sentiasa kena sebut. Sebab apa? Sebab itulah tugas orang yang menyampaikan ilmu, dia kena sebut bagi clear isu-isu seperti ni. Sebab tu dia tak boleh jawab, boleh nak buat amalan, tapi jangan khususkan. Tak clear lagi. Sebab kalau kita sebut macam tu, dia akan ada satu orang yang tak tahu apa. Andai kalau orang tu dia tak tahu apa, tak pernah tahu, tak pernah terlibat pun dengan amalan ni Syaban, tiba-tiba dia dengar macam tu, dia kata tak apalah, kita buat amalan ni. Okay. Walaupun dia tak khususkan, tapi pergerakan dia tu berlaku pada malam itu. Dia jadi nak pilih ke malam tu. Sebab tu benda-benda seperti ni kita perlu jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tak boleh masih lagi ada ayat-ayat yang cuba macam takut-takut, macam nak berlapik kepada siapa wallahu alam, nak takut ke apa pun wallahu alam. Cuma nak sebut pada kita, ini benda yang kita kena jelaskan. Hakikatnya nak buat apa-apa saja, baca Yasin ke, mana-mana malam dipersilakan. Tidak ada masalah. Nak buat salat berapa ratus rakaat pun, di mana-mana malam, tak ada masalah. Tapi bila mana datang malam itu, dan dia hanya berlaku secara tahunan malam tu saja. Maknanya bukanlah tahun ni 2021 ni kita tak nak buat nisfu Syaban, kita nak buat rubuk Syaban. Tak pernah bunyi lagu tu. Kita nak buat 7 Syaban lagi kita nak baca Yasin dah. Jadi itu orang yang tak konsisten. Tahun ni 7, tahun depan 16, lepas tu 27 balik tahun depan tu. Yang tu tak apa, dia tak khususkan. Jadi masalah ini, walaupun dia tak tahu apa, walaupun dia memang tak tahu bid'ah ke, tak bid'ah ke, tak tahu apa, tak pernah dengar tentang hadis ni. Okay. Tapi dia telah diikat dan terjerat dengan tengok orang, dia jadi berminat. Walaupun dia tidak beriman dengan fadilat tu, tapi dia jadi orang yang masuk juga dalam kumpulan tu secara dia tidak sedar sebenarnya. Sebab tu elakkanlah promote orang dengan cara yang tak jelas ni. Nak bagi tahu bagi jelas. Maknanya kalau nak buat amalan, nanti dululah. Buat sebelum nisfu Syaban ataupun selepas. Bukan salah yang buat malam nisfu Syaban tu. Sebab orang akan memandang dia sedang menghidupkan malam tu. Hakikatnya. Walaupun dia tidak beriman dengan fadilat tu. Okay. Maka sewajarnya apabila hal ini diberitahu oleh Nabi, maka kita melakukan amalan-amalan yang saleh pada malam berkenaan dan mengelakkan apa yang Allah benci. Syirik dan permusuhan antara Muslim adalah sebab perkara seseorang itu tidak diampunkan. Selain itu, dua dosa tersebut mudah-mudahan kita semua diampunkan. Jadi pada malam nisfu Syaban ni, kita boleh buat apa-apa amal ibadah, tapi kita tidak khususkan. Tadi baru ada orang tak, lepas salat maghrib tadi ada satu jabatan mufti di negeri mana dia dah keluarkan panduan nak buat apa malam ni. Saya sempat tengok lebih-lebih kurang, semua hadis yang diletakkan sebagai sandaran tu tidak digelapkan sumbernya. Tak diberitahu sumber mana. Dia sebutlah sahabat tu, tapi tak beritahu sumber mana. Okay. Tak apalah, sebab dia punya bidang kuasa bagi negeri dia, nak buat macam mana. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya dia tidak ada amalan yang khusus. Okay. Seterusnya yang ke-9. Okay. Yang ni dalam jabatan lama web jabatan mufti Perlis ni, dia ada sebut tentang siapakah ulama kontemporari yang sebut benda ni dengan lebih jelas dan lebih pedas lagi, iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata, dia ulas. Dia kata amalan malam nisfu Syaban tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Syaban, membaca doa tertentu dan salat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam. Bahkan di sebahagian negeri, orang ramai berhimpun pada malam tersebut selepas maghrib di masjid. Mereka membaca surah tertentu dan salat dengan 2 rakaat dengan niat panjang umur, 2 rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung pada manusia. Kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ianya satu doa yang panjang
yang menyanggahi nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta bercanggahan dan bertentangan pula isi kandungannya. Perhimpunan malam nisfu Sya'ban seperti yang kita lihat dan dengar yang berlaku di sebahagian negeri orang Islam adalah perkara yang disebut sebagai bid'ah dan yang diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadah sekadar yang dinyatakan dalam nas. Segala kebaikan itu adalah mengikut salaf, segala keburukan itu adalah bid'ah golongan selepas mereka. Dan setiap yang diada-adakan itu ialah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Ini yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Fatawa Mu'asirah jilid pertama muka surat 382 383 terbitan Beirut. Saya bagi direct supaya orang boleh balik cek. Okey. Terbitan Beirut, syarikat penerbitannya Dar'uli An-Nuha. Boleh cari. Maknanya kita tak kod merata gitu je lah. Boleh tengok pada kitab tersebut. Dan saya rasa semua orang yang belajar agama dalam bidang ni, syariah ke, biasa kenal ataupun biasa dengar kitab Fatawa Mu'asirah ni. Sama ada dia beli tak pernah belik, ataupun dia tak beli langsung tapi pernah dengar lah bunyi nama kitab tu. Kalau yang beli tak pernah belik, malam ni boleh start belik lah. Okay, tengok. Okay. Jangan duk pejuang lagi benda-benda yang tak jelas ni. Okay. Maknanya tolong baca. Apa yang ada tu tolong baca. Okay. Namun begitu, janganlah kita terlalu cepat menghukum. Apa yang disebut oleh Dr. Qaradawi itu ialah kaedah umum. Sesuatu masyarakat atau seseorang individu mungkin mempunyai keuzuran yang tersendiri. Kemungkinan mereka tidak tahu. Boleh jadi orang dalam kampung yang dalam-dalam dia tak tahu apa. Tak pernah orang beritahu. Memang dia daripada kecil sampailah dia tua, dia tak pernah terdedah dengan maklumat yang betul. Dia kenal malam nisfu Sya'ban ni orang buat macam tu. Okay. Setengah-setengah tempat dia bawa air penuh. Saya pernah pergi di Terengganu ni, dia jemput saya, pengurusi dia pengurusi baru. Sebelum ni pengurusi orang tua yang tak update sangat dengan amalan-amalan ataupun ilmu-ilmu yang, ilmu tu dah lama, cuma orang baru buka ilmu hadis ni. Jadi dia pegang dengan tradisional dia lah. Okay. Jadi pengurusi tu kata kita nak tukar malam nisfu Sya'ban, tak nak dah buat benda-benda macam dulu ni. Kita nak buat kuliah. Jadi dia jemput saya. Okay. Kuliah saya malam tu pun bukan nak hentam pasal amalan nisfu Sya'ban, nak sebut tentang persediaan Ramadan saja. Okay. Tapi saya datang-datang tu penuh dah air bawah. Macam orang boleh mandi je, penuh. Saya duduk atas meja tu, ada seorang pakcik kata, tak ada baca-baca apa malam ni? Tak ada semayang apa-apa, nak tiup-tiup sikit dalam air? Tak ada. Saya tak ada. Dia kata baca sikit, bagi orang tiup sikit dalam air. Sebab dia dah terbiasa macam tu. Okay. Jadi malam tu kena sebut juga sikit tentang nisfu Sya'ban. Dan dia orang boleh terima pun. Boleh terima. Walaupun dia orang macam adalah yang tak setuju. Saya taklah kata semua dalam masjid tu boleh setuju. Okay. Cuma nak sebutnya, ada yang kata baru tahu, umur 63 baru tahu. Kalau mati 62, mati dalam keadaan tak tahu. Okay. Baru tahu. Benda tu ada sebut. Okay. Baru tahu. Sebab sebelum ni memang dia ikut-ikut. Dia kata zaman dia kecil tu, dia pergi nisfu Sya'ban ni sebab tahu malam tu masjid buat jamuan. Tu dia pergi. Zaman kecil duk ingat makanan sedap. Zaman besar ni teringatlah waktu tu lah seronok sikit nak buat amalan sebab ramai orang beramal masjid. Hakikatnya memang kita tak nafikan. Tengok orang datang masjid ramai ni beribadah, orang dia minat benda tu. Buat beribadah secara beramai-ramai ni dia jadi seronok sikit. Ramai ada orang apa semua. Sebab tu bila mana tarawih ni dia awal-awal tu dia seronok sikit. Awal-awal lah. Harap-harapnya sampailah ke akhirnya. Cuma penyakit awal-awal ni yang dibimbangi ni. Saya sangat bimbang, setengah-setengah masjid dah tarik kemoh dah siap lah. Awal-awal. Kemoh ada nak letak aircon tak ada lah, sampai nak letak kipas lagi. Okay. Nak letak kipas apa siap. Okay. Sebab takut 10 malam awal ni penuh melimpah. Sampai atas lain tengah jalan pun boleh jadi. Okay. Tapi itulah 10 malam yang pertama. Itulah. Lepas tu tak berlakulah pada 20 malam yang terakhir. Tapi harapnya di Perlis ni saya tak pernah ada pengalaman lagi lah solat tarawih di Perlis ni. Okay. Harapnya tak berlaku lah seperti itu. Maknanya biarlah maintain keadaan orang apa semua. Okay. Cuma kadang-kadang saya tengok antara sebab yang macam tu ialah orang kata apa, dia solat tu terlampau panjang sangat, 20 rakaat. Jadi sebab tu orang jadi tak berapa nak fokus. Okay. Tapi pengalaman saya lah, saya pernah solat 8 rakaat di Jordan ni, panjang yang amat luar biasa panjang. Tahun 1 saya pergi di Abdun, satu tempat di Amman. Imam dia tua, 70, 80 boleh jadi dah umur dia. Okay.
Orang-orang Arab dah beritahu dekat saya, kalau kamu nak semayang macam zaman Nabi pun boleh pergi masjid tu. Masjid tu kecil lagi daripada masjid ni. Macam surau lah kalau tempat kita. Okey. Waktu tu saya pergi awal dengan 2 orang kawan saya. Saya dengan dia lah. Jadi kami 2 orang yang pergi. Waktu tu isyak di Jordan lebih kurang pukul 9 suku. Lewat masa tu musim panas. Kita orang buka puasa pun dekat pukul 8 suku dah. Lewat macam kita ni 7.30 tu pun, sebab kita bahagian utara ni agak lambat. Yang belah-belah alik pantai timur, Sabah, Sarawak seronok lagi. Okey. Cuma nak sebut pada kita 8.30. Okey. Jadi semayang isyak apa semua, selesai semayang isyak, dia buat solat tarawih tu 8 rakaat. Dia buat start lebih kurang 9.30. Okey. Dia buat rakaat pertama 9.30 dia start. Dia rokok untuk rakaat pertama pukul berapa tuan-tuan agak? 9.30 dia rokok 10 suku rakaat pertama. Dalam keadaan usia dia tu panjang yang amat. Saya pada waktu dalam kepala ni tak ada dah bas. Lepas pada ni nak balik kampung, bas tak ada. Sebab saya bukan duduk situ. Malam ni aku kena prepare nak tidur masjid ni. Okey. Lepas tu bangun pula rakaat, kira-kira 2 rakaat pertama tu kita orang habis lebih kurang pukul 11.30 ataupun 11.45. Baru 2 rakaat. Dia buat rapat sampai pukul 3 pagi. Habis-habis dekat dengan sahur dah. Memang betul dia menghidupkan malam. Saya tanya bila duk buat benda ni? Sejak 15 tahun, 20 tahun yang dulu dah. Dan jemaah dia orang yang tua-tua semua. Dan tidak ada seorang pun yang duduk. Pada rakaat yang ke-6 tu dah ada dah yang start duduk atas kursi. Dia orang kata apa, biasa buat macam tu. Jadi dia orang tak rasa lenguh. Okey. Saya tanya faham tak? Tak semua. Tuan-tuan jangan ingat, Arab dia tak semua faham Quran. Tak semua faham. Tapi dia terbiasa dengan cara tu. Saya kata kalau imam ni datang Malaysia, memang orang lempar slipper atas kepala dia. Okay. Sebab sejam, umur 70 lebih, dia tengoklah Quran kat depan tu. Cuma himmah dia tu luar biasa lah. Dan saya pergi solat tu pertama kali dan lepas tu saya tak pergi dah. Dan selama 4 tahun saya di Jordan, saya tak pernah pergi dah lepas pada tu, melainkan tahun pertama saja. Okay. Jadi tak sebut kita pun tak biasa dengan cara tu. Tapi tak apalah, secara umumnya menghidupkan malam tu. Hidupkan malam. Okay. Jadi apa yang disebut kat sini, orang-orang yang tidak ada keuzuran, orang-orang yang ada keuzuran tentang isu nisfu Syaban ni tidak ada masalah lah. Jadi dia teruskanlah. Okey. Apa lagi yang disebut sini? Semua masyarakat atau seorang individu mungkin mempunyai keuzuran yang tersendiri. Kemungkinan mereka tidak tahu atau mereka dihalang ilmu untuk sampai kepada mereka dan seumpamanya. Kemungkinan besar jika mereka tahu, mereka tidak akan melakukan hal yang demikian. Tujuan mereka baik, cuma cara sahaja yang wajar dibaiki. Galakan berdoa dan memohon keampunan pada malam nisfu Syaban ada asasnya. Malam ni kalau orang nak berdoa dipersilakan. Penentuan cara sedemikian itu dengan doa sekian-sekian, kena habis baca surah sekian, itu tidak ditunjukkan oleh nas yang sahih. Tapi kita bolehlah nak berdoa, nak buat apa-apa, tapi tidak mengkhususkan. Maknanya tidak ada satu upacara yang kalau kita langgar upacara tu, orang tu rasa macam langgar daripada syariat. Itu perasaan seperti itu yang tidak mahu ada. Okay. Jadi saya nak baca juga sikit sunnah Abi Daud pada malam ni, sebab memang hakikatnya program kita ni lah tentang sunnah Abi Daud pun sebenarnya. Okay. Satu hadis pun tak apalah pada malam ni, iaitu hadis yang hadis yang keempat pada malam ni. Hadis yang keempat dalam kitab Taharah, dalam babu ma yaqulu ar-rajulu idza dakhala al-khala. Bab apa yang akan diucapkan oleh seorang lelaki ataupun seseorang bila mana dia nak masuk bilik air. Okey. Hadis dia wa bihi qala haddatsana Amr bin Marzuq. Ya. Wa bihi qala haddatsana, hadis yang nombor 4 ni, Musaddad bin Musarhad qala haddatsana Hammad bin Zaid wa Abdul Warith an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala an Hammad. Jadi Abu Daud ni kita tahu dia punya perawi dia ialah seorang yang bernama Musaddad bin Musarhad. Musaddad bin Musarhad ni dia ada 2 orang guru. Satu Hammad bin Zaid, satu lagi Abdul Warith bin Abdul Aziz. Okay. Jadi dalam kitab Sunan Abi Daud ni dia akan datangkan riwayat yang diambil daripada Hammad bin Zaid. Maknanya Musaddad bin Musarhad ni riwayat daripada guru dia Hammad bin Zaid, apa dia?
Qala an Hammad, berkata Musaddad bin Musarhad, dia ambil daripada guru dia Hammad. Qala, Nabi kata, bila mana Nabi nak masuk dalam bilik air, Nabi kata Allahumma inni a'udzubika. Wa qala an Abdul Warith, dan Musaddad bin Musarhad kata dia ambil pada guru dia yang seorang lagi iaitu Abdul Warith, qala a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ada dua riwayat. Yang pertama Allahumma inni a'udzubika, banyak tu je untuk masuk tandas. Okey. Lepas pada tu yang kedua a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Okey. Qala Abu Dawud rawahu Syu'bah an Abdul Aziz Allahumma inni a'udzu bik. Wa qala marratan a'udzu billah wa qala Wuhaibun falyata'awwaz billah. قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وقيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صحيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله. Okay. Jadi banyak riwayat dalam hadis ni. Pertama masuk tandas baca Allahumma inni a'udzu bik. Itu yang pertama. Yang kedua a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua. Yang ketiga yang dia sebut sini a'udzu billah. Yang keempat falyata'awwaz billah. Kemudian yang kelima Allahumma inni a'udzu bik. Dan sebahagian riwayat lagi kata a'udzu billah, sama macam riwayat yang sebelum ni. Okay. Jadi dalam riwayat ni kalau kita tengok, kalau kita baca terjemahan dia Musaddad meriwayatkan daripada Hammad, beliau mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Begitu saja. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Maknanya Allahumma inni a'udzubik. Allahumma inni a'udzubik. Lepas tu riwayat yang seterusnya, riwayat daripada apa nama ni? Abdul Warith, a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Riwayat daripada Abdul Aziz, Abu Daud meriwayatkan daripada Syu'bah daripada Abdul Aziz, dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubik. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam syarah yang disebutkan dalam matan Sunan Abi Daud ni, saya nak buka dulu matan dia. Okey. Apa yang dia sebut sini? Qala Musaddad an Hammad bin Zaid qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bik. Itu riwayat pertama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, yakni alja'u wa aludhu wal 'audhu wal 'iyadhu wal ma'adhu wal malja'u. Aku berlindung kepadamu. Pendek aja. Yang kita biasa dengar Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang tu dalam Riyadhus Shalihin pun ada sebut. Selain pada tu Al-Azkar pun ada sebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Okey. Jadi nak sebut pada kita, riwayat dalam Sunan Abi Daud ni dia lebih ringkas. Dia ada sebahagian dan kadang-kadang dia ambil sebahagian lain. Mungkin sebahagian kita yang selalu duk beramal ni, kita beramal dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita gabung a'udzu, lepas tu al-khubuthi wal khaba'ith pun ada dua-dua. Riwayat Abu Daud ni Allahumma inni a'udzubik. Lepas tu ada riwayat lain lagi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Okey. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya daripada hadis ni, pertama sekali ialah bila mana kita nak masuk tandas itu, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada syaitan ataupun keburukan-keburukan. Keburukan apa yang ada dalam tandas ni? Okey. Tandas secara umumnya ialah tempat yang orang kata apa, tak bersih dari segi adatnya, walaupun sekarang ni ada tandas-tandas yang dah bersih. Merujuk pada zaman Nabi, tandas zaman tu kalau kita tengok dalam riwayat yang kedua, tandas zaman tu dia panggil al-wuhush, al-hushusha mukhtadarah, hushush al-hushush al-muhtadarah ni maksudnya ialah satu tempat yang digali, lepas pada tu dinding dia tu daripada batang tamar, dia buat dinding melengkung ke macam mana. Okey. Jadi orang akan buang najis situ, orang akan buang hajat di situ. Okey. Zaman dulu, tandas orang dulu ataupun tempat orang buang hajat dulu, bila mana dia buang hajat,
apa jadi pada najis dia tu? Najis dia tu akan kekal situ, dia tak akan beralih ke tempat lain. Sebab tu lazimnya orang yang orang kata apa, yang masuk tempat ni, dia akan faham tempat tu tak bersih. Bukan macam tandas zaman kita ni. Tandas zaman kita ni, tandas yang dah ada flush, maknanya dia punya najis kita tu dibawa ke tempat lain. Tandas jenis ada flush ni sekitar tahun 1950 berapa kalau saya tak silap. Bukan 1500 lebih. Satu orang Amerika Syarikat, John apa saya tak pasti nama dia. Okey. Dialah yang mula-mula reka tandas ni yang boleh jenis flush. Sebab tu kita akan tengok di Amerika Syarikat, mungkin ada sebahagian orang pernah pergi Amerika Syarikat lah. Orang Amerika dia tak panggil tandas tu toilet, dia panggil John. John tuan-tuan. Okey. Macam kita orang Terengganu John ni orang yang tak dikenali. Kadang-kadang kita panggil John kot. Okey, bagi laluan azan tu. Okey. Sambungan tadi. Okey. Sikit je kita sambung, tak panjang pun. Sekadar nak habiskan satu hadis ni saja. Iaitu Hammad Musaddad bin Musarhad dia ambil daripada guru dia Hammad. Abu Daud ambil daripada Musaddad ni, dia kata riwayat yang Nabi baca ataupun doa yang Nabi baca ketika masuk tanda ni, Allahumma inni a'udzubik. Hasiluhu anna Musaddadan lahu ista'zan ahaduhuma Hammad bin Zaid wa tsani Abdul Warith fa arada Abu Daud an yubayyana ma waqa'a min al-ikhtilaf. Yang ini disebut dalam Bazlil Majhud muka surat 176. Okey. Tapi poin dia ialah sini, kita berlindung daripada Allah Azza wa Jalla supaya kita tak berlama-lama dalam tandas tu. Merujuk kepada suasana zaman tu, bila mana sebut tandas ni, dia banyak benda-benda yang tak elok. Tak elok ni maknanya benda yang menjijikkan, berlama-lama pada tempat yang tak bersih ni. Macam saya sebut tadi lah, iaitu zaman tu dia panggil Al-Wuhush. Al-Wuhush ni maksudnya tandas yang tidak ada saliran. Dia lebih kepada bila mana najis tu dikeluarkan, maka dia dikambuh ataupun dia diikat kering macam tu saja. Dan tidak akan ada orang yang nak pergi volunteer, nak pergi cuci balik, tak ada. Sebab dia dah dikorek dalam tanah siap-siap.
Beza dengan kita hari ni, tandas kita hari ni tandas yang dah flash tu lah. Yang John duduk buat tu tahun 15 lebih tu. Tahun 15 berapa? Tahun 1590. Lebih kurang sekitar itulah dia punya, orang kata apa, inovasi tentang tandas yang boleh flash ni. Okay. Jadi dia ni dengan sebab dia buat macam tu, orang Amerika Syarikat ni dia panggil tandas tu John. Jadi kalau kita bercakap dengan orang Amerika, dia kata dia nak pergi John, maknanya pergi tandas tu. Dia tak panggil toilet. Toilet ni dia banyak nama. Arab pun dia ada panggil khalaq. Khalaq ni maksudnya tempat menyendiri, merujuk pada zaman tu. Ada panggil hammam. Hammam ni sebenarnya dia dah moden sikit, sebab hammam ni dia sekali dengan bilik mandi. Hammam tu maksudnya dah tempat mandi. Macam bahasa Inggeris pun banyak. Dia ada toilet, dia ada WC, water closet tu. Biasa setengah-setengah tempat dia guna WC. Di atas, orang kata apa, dalam flight ada pula dia punya, orang kata apa, istilah yang lain. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah bab-bab nama saja, tidak ada masalah apa-apa. Cuma dengan zaman kita ni pun, kita masuk dalam tandas yang boleh flash, walaupun dia tak ada bau, dia tak ada najis yang tersimpan, semuanya dah dibawa ke tempat lain. Kita pun kena beramal dengan macam ni lah. Baca juga Allahumma inni a'udzubik. Masuk dalam tandas tu, sebut macam tu. Sebab tempat tandas ini ialah tempat yang tidak boleh berlaku apa-apa zikir pun dalam tu. Zikir dalam hati tu boleh lah. Tapi orang tengah buang hajat ni tak ada kerja, dia nak berzikir dalam hati pun. Okey. Dia duduk fokus sakit perut dia tu lah, tak ada kerja nak dia fikir sambil-sambil nak meneran ni, duduk subhanallah 2-3-4 kali, tak ada. Dia tak berlaku lah benda tu. Cuma nak sebut pada kita, ia ialah bab berkenaan dengan adab. Tempat tu tempat yang tak elok. Sebab tu Nabi SAW, Nabi sendiri, para sahabat ni pernah perasan Nabi ni tengah buang hajat. Sebab apa boleh perasan? Bukan sahabat pergi mengendap. Sebab zaman tu tandas dia tak orang kata apa, macam zaman kita ni tutup elok. Maknanya kalau dia buat al-wuhush tu ataupun al-kanaf tu, tempat yang didirikan tiang-tiang kurma tu, celah-celah tu orang boleh cam lagi. Ada orang lah kawasan ni. Jadi orang boleh cam tu Nabi. Ada sebahagian sahabat ni dia bagus sikap dia beri salam pada Nabi tengah Nabi duduk buang hajat tu. Okey. Ada riwayat ni, riwayat yang banyak. Riwayat dalam Al-Azkar pun ada sebut. Okey. Nabi tak jawab sehingga selesai baru Nabi jawab. Nabi kata, aku tak akan sebut kalimah itu dalam keadaan aku tak bersih. Maknanya tak boleh dijawab salam, tak boleh diajak bercakap orang yang sedang buang hajat illa darurah, kecuali darurat. Contoh, tandas terbakar, kita pun diam, biar terbakar dia dalam tu. Aku beramal dengan dia, tak boleh bercakap. Mati, kita pun tak puas hati dengan dia lama, biar terbakar dia dalam tu. Okey. Yang tu tak boleh lah. Okey. Tengok ular ke duk naik ke atas pintu tandas, kena bercakap lah dengan dia. Kena bagi tahulah. Okey. Cuma dari segi hukum asal, tak boleh bercakap. Tidak boleh bercakap. Sebab tu dia ada satu perangai orang kita dulu ni, bawa buku masuk tandas. Tanya dalam tu lah dia ada ideanya. Okey. Tak dinafikan. Saya ada satu orang kawan saya ni dia buat master di Universiti Ummul Qura. Okay. Dia ambil master dalam bahagian bahasa Arab. Dia kata tanya masuk dalam tandas tu lah, mari idea nak tulis syair Arab. Luar tandas tak ada. Tapi berlaku di tandas Masjidil Haram dia kata. Sebab dia belajar Ummul Qura. Ummul Qura ni dekat dengan Masjidil Haram ni. Okay. Cuma kadang-kadang kita datang ilham seperti itu. Hatta saya sendiri pun dulu waktu zaman belajar hafal Quran ni, waktu duduk dalam tandas tu lah kita teringat ayat yang kita bawa hafal tadi. Jadi mari duduk dalam masjid tak mari pun. Dalam tandas kadang-kadang syaitan ni saja nak suruh kita tersebut benda tu. Tapi kita tak boleh sebut. Kita tidak boleh menyebutnya. Setakat teringat dalam kepala tu boleh lah, sambil-sambil kita mandi apa semua tu. Tapi tandas itu bukan tempat seperti itu. Jadi sebab itulah Nabi ni dia suruh kita berlindung daripada benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab tu dalam riwayat yang kedua dia sebut situ, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Riwayat seterusnya, ya Allah, aku berlindung daripada al-khubuth dan juga al-khaba'ith. Al-khubuth tu maksud dia ialah syaitan jantan, al-khaba'ith ialah syaitan betina. Jadi sini nak beritahu kepada kita, Nabi beritahu syaitan tu ada jantina. Okey. Dan syaitan-syaitan ni dia suka duduk dalam tandas. Okey. Sebab apa kita kena berlindung daripada orang kata apa? Daripada pandangan syaitan-syaitan ini. Okey. Supaya dia tak boleh buat apa-apa connection dengan qarin kita. Tak boleh buat. Sebab tu orang yang kena sihir apa semua,
Qarin dia tu dia akses dengan syaitan lah tanda. Sebab tu dia boleh maklum. Syaitan tu dia boleh maklum apa yang dia nampak pada diri kita. Waktu lah tanda tu. Okay. Jadi bila mana baca je macam tu, dia jadi syaitan tu dia kabur, dia tak nampak apa yang sepatutnya dia boleh nampak. Okay. Sebab tu kalau tengok dia ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nabi kata, innal mu'mina la yumdi syayatinahu. Sesungguhnya orang beriman itu menguruskan syaitannya. Kama yumdi ahadukum ba'irahu fis safari. Seperti mana orang yang bermusafir yang menguruskan untanya. Apa Nabi nak sebut sini? Orang beriman, dia ada syaitan, tapi syaitan dia kurus, tak kuat sangat. Setiap kita ni akan adalah syaitan. Okay. Cuma syaitan tu kuat ataupun tidak kuat. Jadi ini adalah bab al-iltija, iaitu bab mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala lindungi diri kita daripada kena benda-benda seperti itu. Dan ia termasuk daripada amrun ta'abbudi, satu benda yang kita kena buat dengan sebab kita beriman dengan apa yang Nabi sampaikan. Macam isu, orang kata apa, isu makan dengan tangan kiri ataupun larangan makan dengan tangan kiri ataupun makan dengan tangan kanan. Walaupun ada sebahagian pendapat moden ni kata Nabi larang makan tangan kanan ni, larang makan tangan kiri ni sebab apa? Sebab zaman tu dia punya sabun tak banyak macam zaman kita. Tangan kiri ni ialah tangan yang digunakan untuk istinja. Okay. Adapun zaman kita ni sabun ada, hand sanitizer ada, semua tu ada. Okay. Jadi ada sebahagian ulama kontemporari dia berpandangan makan tangan kiri zaman sekarang ni tidak haram. Pandangan dia lah, pandangan dia. Tapi saya sendiri tak setuju lah pandangan tu, sebab saya tengok ia lebih kepada amrun ta'abudi. Dia lebih kepada Nabi suruh kita makan. Sebab Nabi dah kaitkan siapa makan tu akala syaitanu ma'ah, syaitan makan bersama dengan dia. Bukan isu tangan tu tak bersih ataupun bersih. Adalah, cuma kita hormatlah pandangan sebahagian ulama yang seperti itu. Okey. Tangan kiri saja tak apa. Dibenarkan dari segi syarak lah. Okey. Lepas tu ada lagi beberapa soalan ni. Soalan berkaitan dengan puasa. Andai katanya esok kita berpuasa Ramadan, adakah sehari sebelum puasa Ramadan tu kita boleh berpuasa sunat? Dia ada hadis larangan kita puasa pada hari-hari syak ni, 29 ataupun 28. Maknanya 29 Rejab, 28 Rejab, inilah hari-hari yang syak. Takut-takut anak bulan dah ternampak pada waktu tu, maka kita tidak disarankan untuk berpuasa. Tapi ada pandangan kontemporari kata boleh. Sebab apa? Sebab zaman kita ni takwim Ramadan ni dah keluar dah. Takwim yang tahun depan ni, tahun ni dah keluar dah. Sebab kita guna kaedah hisab. Dan secara umumnya kalau kita di Perlis ni pun nampak tak nampak anak bulan, kita antara negeri yang memang tak nampak anak bulan hakikatnya. Cuma buat tu sekadar ambil syarat. Negeri yang nampak anak bulan ni ialah di Kelantan saja. Kelantan dia ada satu tempat tu khusus nampak anak bulan. Dan memang kalau tengok hatta nak buat takwim ni ada satu pantai, saya tak tahu pantai Irama Bacok ke apa, tu kawasan yang orang tengok anak bulan sebab situ dia kurang pencemaran cahaya. Jadi situ tempat orang tengok anak bulan. Adapun di Perlis ni dia memang kelam, tak nampak apa. Tapi ambil syarat lah sebab beramal dengan hadis tu. Sumu li ru'yatihi, puasa kamu dengan tengok anak bulan tu. Tengok tu sekadar ambil syarat daripada beramal dengan hadis Nabi. Zaman kita dengan zaman dulu tak samalah. Zaman dulu cahaya tak banyak, lampu tak banyak, sebab tu orang yang tengok dengan mata je dia dah nampak anak bulan. Zaman kita dah pakai teropong siap pun tak nampak sebab pencemaran cahaya. Orang tukar. Kadang-kadang itu bukan anak bulan, tu lampu kapal terbang. Dia boleh jadi benda tu. Okay. Sebab kapal terbang yang jauh-jauh ataupun lampu satelit pada negara-negara mana yang luar daripada, yang jauh daripada luar langit ni, dekat dengan awan ni apa semua, dia mengaburi juga pandangan tu. Zaman dulu satelit tak ada lagi. Jadi yang bercahaya tu confirm lah bintang, sama ada bintang ataupun anak bulan. Dua tu sahaja. Okay. Jadi ada pandangan kata boleh puasa juga pada hari-hari yang syak dengan sebab benda tu dah siap dihisap dah. Tapi saya lebih berpegang pada tak berpuasa lah pada hari-hari yang syak ni. Okay. Satu lagi soalan, adakah menjadi satu kerugian bagi orang yang tidak mahu ataupun tidak saling memaafkan? Okay. Hakikatnya tidak memaafkan ni ataupun tidak bermaaf-maafan ni lah benda yang rugi lah. Sebab memang Quran sebut, dan Quran sebut tentang golongan yang saling bermaaf-maafan ni ada kelebihan. Sebab tu ada satu hadis Nabi kata
Mana-mana orang yang bersalaman dengan saudara dia, salam dengan sebab mohon maaf. Zaman Covid ni tak boleh lah. Okay. Cuma hadis tu kau tengok Nabi kata sebanyak jari yang ada sebanyak itulah gugur dosanya. Cuma zaman Covid ni tak berlaku lah sebab memang kita tak bersalam, tapi ada juga yang bersalam pun. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah bab daripada orang yang saling bermaaf-maafan. Kemudian soalan seterusnya, dalam tandas boleh ataupun tidak isap rokok? Dia secara umumnya kalau kita tengok luar tandas pun tak boleh dah. Okay, di mana-mana pun tak boleh. Walaupun orang ramai isap. Hakikatnya macam yang dah selalu sebut lah. Hakikatnya saya sendiri cenderung pada pandangan benda tu haram. Okay, tapi kita pun tahu hakikatnya orang yang isap rokok ni nak berhenti bukan satu benda yang mudah, tapi dia azam lah untuk dia berhenti ataupun untuk dia buang benda tu. Dan hakikatnya ada orang yang berjaya dan boleh buang benda tu. Tapi isap rokok dalam tandas ni antara benda yang tak elok lah hakikatnya. Luar tandas pun tak elok, dalam tandas di mana-mana tempat pun tak elok lah hakikatnya, sebab dia termasuk daripada bab tu dah jelas apa yang ditunjukkan, dia punya efek ataupun kesan tu sangat-sangat buruk. Walaupun orang kata saya isap rokok lama dah tak mati pun, kawan saya yang tak isap rokok ni dah mati 2, 3, 4 orang dah. Ramai orang berhujah macam tu. Okay, hujah ni tak cerdik hakikatnya. Saya selalu kata pada orang macam ni, kalau kita guna hujah isap rokok tak mati, orang yang tak isap rokok mati, dia sama je isu dia. Macam satu orang dia curi gula dengan dia beli gula, tiba-tiba dia kata curi tak salah. Sebab apa? Gula curi dengan gula beli dua-dua manis buat air. Tiba-tiba dia bagi tahu kat orang curi tak salah. Sebab apa? Gula beli dengan gula curi buat air manis dua-dua. Sama je, analogi yang sama hakikatnya. Benda ni dah berlaku zaman Nabi pun. Orang mari argue Nabi, orang kata pada Nabi, ya Rasulullah, apa salah kami sembah berhala? Wahai Muhammad, apa salah kami sembah? Kami sembah berhala, kami dapat semua. Sembah Tuhan kamu kadang-kadang lambat dapat. Okay. Dapat cepat, tak dapat, itu bukan ukuran benda tu betul ataupun salah. Itu bukan ukuran benda tu betul ataupun salah. Okay. Sebab tu benda ni kita kena faham. Bila mana dia dah diharamkan, dia haram lah. Okay. Walaupun ada orang yang stay dengan benda haram, dia lambat mati. Itu bukan hujah nak kata benda tu halal. Sama saja di mana-mana kaedah, kita kena balik pada kaedah. Kalau benda tu dah digazetkan sebagai salah, tak betul, langgar SOP, dia tetap salah. Walaupun yang hadir tu menteri. Okay. Maknanya kalau salah lah. Okay. Menteri tu ada sini malam ni. Okay. Okay. Cuma nak sebut dia kata kalau dah salah. Okay. Hakikatnya dia tidak akan membenarkan benda tu walaupun dibuat oleh orang-orang yang besar. Wallahu alam, setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.